biasakan dipakai pakaian yang ketat-ketat contohnya. Jadi nanti bila dia dewasa dia dah jadi terbiasa. Sebab tu nak didik pakai ni, pakaian ni daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi. Kita biasa-biasakan dia dengan pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Sama ada laki-laki ataupun perempuan sama. Jangan jadikan diri kita asbab mata orang lain berdosa. Kalau orang laki-laki jangan pakai seluar pendek. Kalau orang perempuan jangan pakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Bagaimana yang dimaksudkan menutup aurat dengan sempurna? Iaitu menutup warna kulit dan menutup bentuk tubuh. Menutup warna kulit. Yang pertama, menutup warna kulit maknanya jangan pakai pakaian yang jarang. Jangan pakai pakaian yang kainnya nipis-nipis. Kena pakai pakaian yang gelap, pakai pakaian yang tebal supaya tidak kelihatan. Supaya tidak kelihatan. Supaya tidak kelihatan warna kulit. Warna kulit aurat lah. Masya-Allah. Mai duduk sini. Duduk sini. Masya-Allah. Kucing ni dia nak mengaji. Duduk sini. Masya-Allah. Ini dah melampau. Ini dah melampau. Kacau kitab dah tak boleh. Kacau kitab tak boleh dah. Masya-Allah. Dan kamu memadalah padanya bahwasanya edaran dunia dan agama atas hati. Maksudnya urusan dunia dan urusan akhiratnya semuanya beredar di dalam hati kita. Beredar di dalam hati kita. Dan bahwasanya khatar hati dan pekerjaannya hati membimbangkan. Kenapa kena jaga mata kita? Kerana apa yang dilihat oleh mata akan memberi kesan risaunya hati kita. Hati kita akan jadi bimbang, hati kita akan jadi risau dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Contohnya kalau mata kita suka seronok melihat kelebihan-kelebihan dunia. Kalau mata kita suka melihat kelebihan-kelebihan dunia. Kita suka tengok orang yang ada rumah mewah-mewah. Suka tengok orang yang ada perhiasan mewah-mewah. Suka melihat orang yang memiliki kenderaan yang mewah-mewah. Dengan sendiri dia akan memberi kesan pada hati kita, akan risau, akan bimbang. Kita akan memikirkan benda tu. Kita tengok orang kaya jutawan, kita akan fikir nak jadi jutawan juga. Kita tengok orang tu memiliki kenderaan yang hebat-hebat, hati kita pun akan jadi risau. Nak juga kehebatan seperti mana yang ada pada orang lain. Dengan sebab itu, apabila hati kita tadi telah berbimbang dengan hal-hal dunia ataupun memikirkan kemegahan-kemegahan dunia, dengan sendiri terlupalah untuk kita memikirkan kelebihan akhirat. Dia tak boleh berhimpun dalam satu masa. Bila hati kita sibuk memikirkan tentang kemuliaan, kebesaran dunia, dengan sendiri hati kita tidak akan memikirkan tentang kemuliaan akhirat. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berpesan kepada kita agar jaga mata kita. Meskipun mata kita ni diberi oleh Allah, tapi ada sempadan untuk kita melihat. Ada amaran-amaran, ada batasan-batasan yang agama siapkan
supaya jangan kita terjatuh kepada kebinasaan. Walaupun mata ni Allah bagi pinjam kepada kita, tapi tidak dibebaskan. Ada benda boleh lihat, ada benda dilarang lihat. Ada benda dilarang lihat. Itulah dia agama. Agama tu apa maksud agama? Undang-undang yang datang daripada Allah. Jadi memandang pun ada undang-undang. Memandang pun ada undang-undang, ada peraturan memandang. Itulah sempurnanya agama Islam, subhanallah. Islam yang nak menjamin kebersihan penganutnya. Islam ni agama yang nak menjamin kebersihan, keselamatan penganutnya dunia dan akhirat. Islam ni agama yang nak menjaga zahir dan batin. Bukan jaga zahir saja, bahkan batin pun dijaga. Di dalam agama sangat-sangat menitik beratkan penjagaan batin, iaitu hati kita, qalbu kita, roh kita. Baik. Dan bahawasanya khatar hati dan pekerjaannya itu membimbangkan dan membinasakan dia pada kebanyakan daripada mata. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam banyak-banyak anggota yang menjadi asbab hati kita risau, hati kita bimbang adalah mata. Dalam banyak-banyak anggota yang menjadi sebab hati kita risau, bimbang adalah mata kita. Kita pergi, kita tengok orang hebat-hebat, kita hati kita jadi risau. Kalau boleh aku nak jadi macam tu lah, aku nak kaya macam tu lah, aku nak hebat macam tu lah, aku nak benda macam tu lah. Dia akan jadi kacau tu. Dengan sendiri tak ingat dah pasal nak membaiki diri, nak membaiki hati, nak membaiki solat, nak mengenal Tuhan. Tak teringat dah. Sebab hati kita disibukkan, dibimbangkan, memikirkan tentang dunia yang telah dilihat oleh mata. Dah tu nak kena tengok apa? Tengok benda-benda yang menjadi kemuliaan di sisi Allah. Tengok orang-orang soleh, tengok kelakuan orang soleh, tengok alim ulama, tengok majlis-majlis yang baik-baik. Mudah-mudahan hati kita memikirkan tentang amal ibadah tadi. Bila aku nak jadi macam tu, aku nak jadi macam tu, aku nak mengaji macam tu, aku nak tutup aurat macam tu, aku nak hadir dalam kuliah macam tu. Jadi apa yang dilihat oleh mata, itulah yang akan dibimbangkan dan dipikirkan oleh hati. Apabila hati kita sibuk memikirkan dunia, maka anggota kita pun akan berusaha untuk mendapatkan dunia tadi dah. Anggota kita ni, apa hari ni, contoh hari ni, apa yang anggota kita sibuk buat daripada pagi tadi sampailah ke malam ni, anggota kita sibuk buat benda. Itu semuanya berpandu kepada hati kita. Hati kita yang mengarahkan anggota kita buat begini dan begitu. Jadi anggota kita ni akan bersibuk, berbimbang untuk mendapatkan apa yang dipikir oleh hati. Kalau hati kita memikirkan tentang amal, tentang akhirat, tentang ibadat, insya-Allah anggota kita pun akan bersibuk, berbimbang untuk melakukan amal ibadat. Kalau hati kita bersibuk memikirkan tentang keduniaan, benda seronok-seronok, benda sedap-sedap, benda mewah-mewah, maka anggota kita pun akan sibuk berusaha mendapatkan kemewahan, keseronokan tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara tu kita tak boleh nafikan. Memang itulah hakikat dia. Itulah hakikat dia. Itulah hakikat yang berlaku. Baik. Dan bahawasanya dan membinasakan dia pada kebanyakan daripada mata. Dan kerana inilah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa tiada dapat memilih akan dua matanya, maka tiada bagi hatinya pada harga. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang tak boleh menjaga pandangan mata dia daripada melihat keduniaan, nescaya hatinya tidak ada nilai di sisi Allah. Hatinya tidak ada nilai. Hatinya tidak ada nilai.
Bahkan hati kita itulah nilai, itulah hakikat nilai kita di sisi Allah, bukan tubuh kita. Bukan jasad ni. Yang menjadi nilai kita di sisi Allah bukan jasad ni, bukan zahir ni, tetapi hati. Secantik mana pun, sesegak mana pun, setampan mana pun, sesadar mana pun zahir tubuh badannya, tetapi kalau hatinya bersibuk memikir tentang urusan-urusan dunia, dia tidak ada nilai di sisi Allah. Dia tak ada nilai, dia tak ada harga. Walaupun dia diumumkan sebagai ratu dunia, contohnya ratu cantik dunia. Diumumkan dialah ratu cantik dunia, tetapi di sisi Allah tak ada nilai pun, tak ada nilai. Sebab hakikat nilai insan itu adalah hati yang bertakwa, hati yang bersibuk berbimbang memikirkan akhirat, hati yang bersibuk berbimbang memikirkan ibadah, hati yang bersibuk berbimbang memikirkan tentang bagaimana untuk memperbaiki diri, nak mendekatkan diri dengan Allah. Hatinya berbimbang bagaimana cara aku nak meninggalkan maksiat-maksiat. Inilah hati yang bernilai, hati yang sangat-sangat bernilai. Maka usahakanlah, sementara ada waktu, sementara ada masa yang tak tahu berapa lama lagi tinggal ni, usahakan agar hati kita bersibuk, berbimbang, memikirkan tentang ibadat, tentang akhirat, tentang bekalan mati. Mudah-mudahan ada nilai hati kita di sisi Allah. Yang sudah tu sudahlah, kita usaha perbaiki. Usaha perbaiki. Jangan kita mengusahakan dunia kecuali ada niat untuk ibadat. Jangan kita sibukkan tubuh badan kita mencari rezeki pagi, petang, siang, malam, melainkan kita niatkan untuk memudahkan urusan ibadat kita. Barulah insya-Allah apa yang kita sibuk, apa yang kita bimbangkan tu dikira ibadat juga, diberi pahala oleh Allah. Kalau contohnya saya bekerja pagi, petang, siang dan malam mencari duit, mencari keduniaan, mencari harta benda, atas niat saya apa? Atas niat saya untuk berseronok atas dunia, supaya dapat kita menunaikan, supaya saya dapat menunaikan segala keinginan hawa nafsu saya. Sebab itulah saya berusaha, sebab itulah saya bekerja. Saya bekerja bermati-matian, saya berusaha bermati-matian mencari duit, mencari rezeki, untuk menunaikan kehendak nafsu kita, nafsu saya, iaitu nak berseronok-seronok dengan kemewahan, kesenangan, nak berbangga-bangga dengan kemewahan harta benda dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya segala penat lelah dia mencari rezeki dengan niat yang sedemikian tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapat pahala kerana dia bersibuk berbimbang bukan untuk ibadat tetapi untuk menunaikan kehendak nafsu. Jadi betulkan niat kita balik. Betulkan niat kita balik. Semak balik, selidik balik niat kita dalam mencari rezeki. Kenapa kita berusaha mencari rezeki? Apa tujuan? Kalau kita nak duit banyak, apa tujuan? Kalau kita nak pangkat darjat, apa tujuan? Jadi kaitkan dengan ibadat supaya mudah untuk aku beribadat, supaya nak memudahkan anak isteri aku beribadat kepada Allah. Itu niat dia. Tapi kalau kita cari duit pagi, petang, siang, malam, niatnya supaya aku boleh berseronok-seronok atas dunia, semua kesusahan, kepayahan, pengorbanan kita mencari rezeki tadi tidak diberi pahala oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Sia-sialah korban masa, korban penat, korban waktu. Orang lain dengan sebab niatnya betul dapat pahala. Kita pun buat benda yang sama tak dapat pahala. Kerana tujuan kita mencari rezeki tadi salah. Tujuan kita mencari rezeki atas dunia tadi salah. Bukan untuk ibadat, tapi untuk berseronok-seronok. Wal'iyadha billahi min dhalik. Yang kedua, jaga lidah. Ini pantang lah ni. Ini di antara pantang dalam ibadat.
Bagi orang yang nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang nak banyak bekal akhirat, pantangnya kena jaga mata. Jangan bebas sangat. Kadang-kadang ni handphone ni pun jadi masalah ni. Kita suka tengok. Kadang-kadang tengok story-story kawan-kawan kita yang senang, yang kaya, yang hebat. Kadang-kadang ada isteri yang rasa malang bila suaminya tak dapat buat seperti suami-suami kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia, suami ajak pergi makan, ajak pergi melancong, ajak pergi begini, belikan ini, belikan itu. Bila dia tengok cerita-cerita dalam tu, memberi kesan pada hati. Kenapalah suami aku tak boleh bagi macam ni? Tu datang, masuklah nafsu, masuklah syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tadi kata ulama, tadi kata Imam Ghazali, kena jaga jangan tengok benda-benda macam tu. Kalau boleh jangan tengok, sebab dia akan memberi kesan, merisaukan, membimbangkan hati. Dia boleh mendatangkan fitnah. Kadang-kadang boleh jadi rasa malang. Kadang-kadang dia rasa malang. Kenapalah Allah tak takdirkan aku jadi macam orang-orang yang dalam ni, kaya raya mewah. Na'udzubillah min zalik. Itu fitnah lah tu. Fitnah dah memberi kesan pada hati kita. Tengok yang baik-baik. Tengok benda-benda yang mengingatkan kita kepada ibadat. Tu pantang larang dia. Nak buat ibadat, pantangnya kena jaga mata. Jangan melihat kelebihan-kelebihan dunia, dan jangan menggunakan mata kita untuk melihat perkara maksiat. Kerana dia akan mengkeraskan hati, mengotorkan hati, menghitamkan hati, membimbangkan hati dengan dunia. Dalam masa yang sama terlupalah akhirat. Yang keduanya lidah. Dan memadalah kamu wahai hamba Allah, bahawasanya padanya itu laba, yakni untung dan tawanannya, yakni hasilnya kamu, dan buat penat kamu dan bersungguh-sungguh kamu sekaliannya itu akan ibadat dan taat. Maka bahawasanya khatar, yakni bahaya ibadat, dan robohnya ibadat, dan binasanya ibadat pada kebanyakan daripada pihak lidah, dengan diperusahakan dan menghiaskan dan mengumpat-ngumpat dan umpamanya membinasakan atasmu dengan satu lahzah barang yang kamu penatkan padanya setahun. Tadi hati, apa yang dilihat oleh hati merisaukan, apa yang dilihat oleh mata merisaukan hati. Apa yang dilihat oleh mata membimbangkan hati. Kemudian apa yang dituturkan oleh lidah kita ni pula boleh menjadi asbab pahala ibadat kita yang dah berbelas tahun, berpuluh tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab lidah tadi. Dengan mengatakan, dengan mengeluarkan beberapa patah perkataan saja dalam masa yang singkat, dia menghapuskan pahala ibadat yang dah dibuat berbelas dan berpuluh tahun. Jadi mana-mana orang yang nak beribadat, mana-mana kita yang nakkan ibadat, nakkan pahala ibadat, nak banyak pahala bawa balik akhirat, inilah di antara perkara yang mesti kita kena tahu. Kita mesti kena tahu. Jangan kita syok sendiri beribadat pagi, petang, siang, malam, tapi tak ambil tahu benda yang penting dalam ibadat. Akhirnya nanti kita diperdayakan, kita ditipu oleh nafsu, ditipu oleh syaitan. Memang pada zahirnya banyak melakukan amal soleh, tetapi oleh kerana tak menjaga mata dan tidak menjaga lidah, akhirnya kita balik akhirat dalam keadaan muflis. Jadi muflis balik akhirat jadi muflis. Padahal atas dunia bukan main banyak ibadat yang kita buat, yang sedekahnya, yang hajinya, yang umrahnya, tolong anak yatimnya, tolong fakir miskinnya, khidmat ibu bapanya, khidmat anak isterinya, khidmat suaminya, khidmat rumah tangganya, buat baik pada jirannya, macam-macam kebaikan yang kita buat. Tapi oleh kerana kita tidak berpantang, tak jaga pantang mata, tak jaga pantang lidah, balik akhirat dalam keadaan muflis, fakir miskin.
Tidak ada ganjaran pahala yang kita dapat bawa balik akhirat, melainkan dosa sahaja. Jadi perlu kita risau benda ni. Mesti kena ada perasaan takut, risau, bimbang balik akhirat dalam keadaan tidak ada ganjaran pahala yang kita bawa. Tak kira tua, tak kira muda. Sebab mati itu bukan kira tua. Aku orang muda, tak payahlah nak fikir benda-benda macam ni. Aku ni muda lagi. Aku ni muda lagi, tak payahlah nak fikir tentang bahaya ibadat ni, bahaya rosaknya pahala ibadat ni. Aku muda lagi. Berapa banyak orang muda mati. Berapa banyak orang yang sihat-sihat, yang muda-muda mati. Jadi mati ni tak syarat tua, mati tak syarat sakit. Maknanya tak kira sekalian peringkat umur, laki-laki ataupun perempuan, hendaklah kita bersungguh-sungguh berusaha menjaga pantang larang di dalam ibadat agar kita tidak balik akhirat sebagai orang yang rugi. Supaya kita tidak balik akhirat sebagai orang yang rugi. Atas dunia ni dah berpenat lelah dah buat ibadat macam-macam. Habis harta dah buat ibadat macam-macam. Balik akhirat bawa dosa, bukan bawa pahala lah. Na'udzubillah min zalik. Kita jangan risau, kita jangan bimbang. Kita jangan semata-mata bimbang kebinasaan, kerugian harta benda dunia. Jangan kita semata-mata risau, bimbang, takut berlaku kecelakaan atas harta benda dunia kita. Harta kita rosak, harta benda kita musnah, harta benda kita dirompak, harta benda kita dihanyutkan oleh banjir contohnya. Semua orang risau. Orang risau banjir itu sebab takut habis harta benda. Habis harta benda kan dihanyutkan oleh air kan. Rosak rumah, rosak kenderaan, risau kita, bimbang kita. Pernah tak kita risau rosaknya pahala kita? Pernah tak kita risau, bimbang rosaknya pahala ibadat kita? Seperti yang kita risaukan rosaknya harta benda dunia kita. Pernah tak benda macam tu ada dalam hati kita? Ada tak rasa takut pahala solat kita binasa, pahala puasa kita binasa, pahala sedekah kita binasa dan sebagainya? Ada tak perasaan takut, risau, bimbang? Seperti mana kita takut, risau, bimbang rosaknya harta benda dunia kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, membimbangkan. Kalau tak ada, ini suatu keadaan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bila tidak ada perasaan risau, bila tidak ada perasaan bimbang rosaknya pahala amal, kita tidak akan bertindak membuat sesuatu agar menjaga pahala ibadat. Kita tak akan bertindak sebab kita tak ada risau pun pahala kita dimusnahkan oleh Allah. Contohnya apabila seseorang itu risau harta bendanya rosak binasa, dia akan berusaha membuat sesuatu. Dia pasang pagar rumah dia, pasang CCTV rumah dia, panggil jaga, buat rumah atas bukit takut tenggelam di air, buat garah begini dan begitu. Sebab apa? Risau rosak harta benda, risau hilang harta benda. Dia tahu sebab dia dah bersusah payah, berpenat lelah pagi, petang, siang dan malam mengumpul harta benda, lalu dia takut hilang, dia takut rosak, dia takut musnah, dia takut binasa. Lalu dia bertindak membuat sesuatu agar harta benda yang dia jaga, yang dia dapat tadi dia dalam keadaan selamat. Tetapi malangnya, alangkah sangat malangnya kalau kita tidak berfikir sedemikian tentang nasib pahala amal yang kita buat. Sangat-sangat malang. Sangat-sangat malang, sangat-sangat merugikan kita. Bila kita tidak ada rasa risau bimbang pahala kita musnah, hilang, dihapuskan oleh Allah, kita tak akan berusaha membuat sebab-sebab untuk menjaga pahala amal kita. Contohnya kita akan terus menggunakan lidah kita untuk mengumpat pagi, petang, siang, malam.
Kita akan berterus-terusan menjadi orang yang suka mengumpat setiap hari. Kenapa? Sebab kita tak risau pahala amal kita dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak risau. Lalu kita simpan dengki dalam hati kita. Setiap hari kita simpan dengki. Bukankah dengki itu di antara sebab Allah musnahkan pahala kebajikan kita? Adakah Nabi bohong? Mustahil. Adakah Nabi dusta dengan khabar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya penyakit hasad dengki itu membinasakan segala pahala amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Bagaimana api memakan kayu yang kering? Tak tinggal apa dah, jadi abu semuanya, jadi debu semuanya. Itulah nasib pahala amal ibadat yang kita dah buat berbelas tahun, berpuluh tahun, kalau dalam hati kita ada penyakit dengki, hasad dengki. Sekarang tak nampak rugi dia, tuan-tuan. Sekarang tak nampak rugi dia. Ruginya nampak bila balik akhirat besok. Kerugian akhirat ni hanya boleh dilihat oleh orang yang hatinya bersih. Kerugian yang bangsa akhirat hanya boleh dilihat dan dirasai oleh orang yang hatinya bersih. Orang yang ada mata hati. Orang yang mata hatinya cerah, mata hatinya tajam. Dia akan nampak yang namanya kerugian akhirat tu. Kalau mata kita, hati kita buta, hati kita gelap dengan dosa kita, sebutlah rugi pahala, sebutlah hilang pahala, sebutlah musnah pahala, kita tak akan ada rasa apa-apa pun. Kita tak akan ada rasa risau pun, sebab mata hati kita tak nampak benda tu. Tapi kalau disebut rugi, kalau disebut rosak, binasa, harta benda dunia, kita nampak dan kita akan terkesan. Kerana mata kita ni celik, mata lendir kita ni celik. Sebab tu kalau kata rumah kita musnah, harta benda kita musnah, boleh disaksikan oleh mata kita yang celik ni. Lalu kita risau dan bimbang, kita akan bertindak membuat sesuatu. Apabila hati kita, mata hati kita buta, gelap, sebutlah kerugian pahala, kerugian akhirat, tak jadi apa benda. Takkan menjadikan kita nak berusaha membuat sesuatu. Sebab pada kita tak ada pun rugi. Tak ada rugi pun. Banyak aja orang-orang yang mati dalam keadaan macam tu, okey je. Banyak yang mengumpat mati dia okey, tak rosak binasa pun harta benda dia, okey je. Banyak yang berdengki, okey je tengok, bahagia je hidup dia. Kerana kerugian akhirat itu tidak boleh disaksikan oleh mata lendir. Mata ni tak boleh tengok yang namanya kerugian akhirat. Yang boleh melihat kerugian akhirat itu adalah mata hati. Jadi kita kena usaha bersihkan hati kita. Kena usaha bersihkan hati kita. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan solawat, banyakkan memikir tentang akhirat. Itu di antara benda-benda yang boleh menolong membersihkan hati, mencerahkan mata hati. Kena selalu duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, selalu memikirkan ibadat, selalu memikirkan akhirat. Itu boleh mencerahkan hati kita. Jaga pandangan kita daripada melihat benda haram. Jaga pandangan mata kita daripada melihat kehebatan-kehebatan dunia, supaya tidak mengotorkan hati kita. Jauhi memakan makanan yang syubhah, jauhi memakan makanan yang haram, kerana itu memberi kesan pada buta hati kita. Buta hati. Bila sebut kebahagiaan akhirat, kita tak rasa terpanggil pun. Bila disebut tentang kemuliaan, kehebatan, kekayaan akhirat, kita tak rasa terpanggil, tak rasa nak pun. Bila disebutkan tentang kebinasaan, kerugian, kecelakaan akhirat, kita tak ada rasa takut pun, tak ada rasa pun nak menjauhkan diri, nak menyelamatkan diri. Wal'iyadha billahi min dhalik. Ini di antara bala, ini di antara bala yang besar.
dalam diri kita. Meskipun pada zahirnya kita hidup mewah, kalau hati kita tidak ada risau tentang akhirat, ini suatu bala yang sangat ini satu bala yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan daripada buta hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada buta hati. Mudah-mudahan Allah cerahkan hati kita. Tajamkan penglihatan hati kita. Kita kena usaha. Jangan semata-mata berdoa. Jangan semata-mata berdoa tanpa membuat sebab. Ya Allah, bersihkanlah hati aku. Ya Allah, bersihkanlah hati aku. Tapi kita tak buat sebab. Mengajinya tidak, solatnya tidak, jaga pakaiannya tidak, jaga pandangannya tidak, jaga pendengarannya tidak. Semua yang dibuat oleh anggota kita ni memberi kesan pada bersih ataupun mengotorkan hati. Makin banyak benda haram yang kita lihat, makin hitamlah hati kita. Makin banyak benda haram yang kita dengar, makin hitamlah hati kita. Makin banyak benda yang diusahakan oleh tangan kita ni membuat benda syubhat haram, memberi kesan hitam pada hati kita. Semakin banyak perut kita diisikan dengan benda haram, benda syubhat, memberi kesan hitamnya hati kita. Apa yang akan jadi hati kita ni tadi? Makin hitam, makin hitam, makin hitam, makin kelam, makin kelam, makin kelam, makin pekat gelapnya, sehingga tak nampak akhirat tu, tertutup habis akhirat tu. Ceritalah pasal akhirat, tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada berasa nak nak jadi orang macam tu. Tak ada berasa takut tentang azab-azab Allah. Tak ada rasa takut langsung. Hampir hati kita tu hampir. Bila kita tak usaha secepat mungkin baiki hati kita ni, kita takut nanti sampai peringkat hati mati. Kita takut sampai peringkat mati hati. Kena mati hati ni dia boleh menarik diri kita membuat benda-benda yang jadikan kita kufur dengan Allah. Bila hati mati, dia dah tak takut dengan Allah dah. Dia dah tak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Dia dah tak takut kalau syirik dengan Allah. Dia dah tak takut dengan kalau jatuh murtad. Dia dah tak takut dah. Sebab apa? Hati yang dah mati tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa-apa. Tapi sebelum mati tu tadi, dia kotor dulu. Dia kotor, dia hitam, dia hitam, dia hitam, dia keras. Tambah lagi dosa, tambah lagi dosa, tambah lagi dosa. Daripada hati tu asalnya fitrahnya bersih. Sekali buat dosa, satu titik hitam. Dosa mata, dosa telinga, tak tahu kita ulang hari-hari berapa kali kita buat. Kita hidup pula dah berpuluh-puluh tahun. Anggota kita pula dah berapa banyak menyumbangkan kekotoran pada hati. Jadi bila hati ni tadi tidak diubat, tidak dirawat dengan cara dan kaedah yang ulama dah suruh, maka nanti lama kelamaan dia gelap, hitam, tambah lagi, dia jadi keras hati. Keras hati, tak nak berubah lagi, tak nak taubat lagi, tak nak baiki lagi, tambah dosa lagi. Dia akan jadi mati jadi keras hati, lepas tu dia jadi mati hati. Bila hati mati, dia terdedah kepada benda-benda yang boleh mengkafirkan dia dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Islam ni agama yang nak mencegah jangan ada sebab-sebab benda tu berlaku dalam diri kita. Islam dia bukan biarkan maksiat tu, kalau ibarat pokok, bukan dibiarkan pokok tu tumbuh separuh baru cantas. Itu bukan Islam. Islam ni agama yang memastikan biji benih dia pun jangan biji benih dia pun jangan ada. Itu Islam. Dia bukan kata biarlah dulu nanti baru cantas dah. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam dia akan cantas daripada awal. Jangan ada benih. Jangan ada benih-benih tu. Jangan ada benih-benih. Sebab tu dia suruh kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, supaya jangan bagi ada walau satu pun titik hitam dalam hati kita. Bukan kata biarlah dia gelap dulu nanti bersihkanlah. Dah, itu bukan cara dia. Bukan cara dia.
Jadi di antara benda yang boleh membinasakan pahala amal kita adalah lidah kita. Kita tak berpantang. Kita tak pantangkan lidah kita daripada bertutur yang haram. Macam mana nak jaga benda haram? Kita pun tak tahu apakah perkataan yang diharamkan oleh Allah. Kita pun tak tahu perkataan yang bagaimana yang tak boleh cakap. Kita pun tak tahu. Kita tak nak ambil tahu. Kalau kita belajar, kalau kita mengaji, kalau kita suka mendengar, kita akan tahu, oh, ini jenis-jenis perkataan yang diharamkan oleh Allah. Aku tak boleh cakap macam ni. Aku tak boleh cakap dengan nada yang macam ni. Aku tak boleh kata dengan perkataan yang macam ni. Sebab dia ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu perkataan yang keluar daripada lidah kita tu adalah perkataan yang diharamkan oleh Allah. Imam Ghazali kata tadi, lidah ni dia akan mengeluarkan beberapa patah perkataan dalam masa yang singkat, tetapi akibat dia menghapuskan pahala amal yang dah berbelas tahun kita buat. Kalau tak sempat bertaubat kepada Allah, malanglah kita, celakalah nasib kita. Kalau tak sempat bertaubat, celakalah akhirat kita. Ini kita mengumpat bukan sekali, berdengki bukan sekali, ulang setiap hari. Cuba kita bayangkan apa yang tinggal pada diri kita. Cukup dengan sekali berdengki, cukup dengan sekali mengumpat, menghapuskan segala pahala amal. Dah besok kita umpat lagi, kita dengki lagi. Apa yang tinggal? Di sinilah besok sampai peringkat kita kena tanggung dosa orang lah. Kena tanggung dosa orang lain. Sebab apa? Nak bagi pahala dah habis dah. Nak bagi pahala kita dah habis. Maka di sini nanti kita kena pikul dosa orang lain. Tak pasal-pasal. Jadi ibadat ni bukan benda mudah. Ibadat ni bukan benda main-main. Ibadat ni benda besar. Tidak Allah jadikan langit dan bumi, tidak Allah mengutuskan sekalian para nabi rasul, tidak Allah menciptakan tak tahulah bilion malaikat, tidak Allah jadikan segala-gala ni alam ini, melainkan ada hubung kait dengan ibadat. Betapa besarnya ibadat ni sampai Allah persiapkan alam ini. Contoh, kalau kita ada orang kenamaan nak datang tempat kita, kita sanggup terpaksa berbelanja ratus ribu nak menyambut kedatangan dia, nak menunjukkan yang nak datang ni bukan orang sebarangan, bukan orang murah-murah yang nak datang ni. Sampai sanggup berhabis beratus ribu. Bayangkan tu, maknanya yang nak datang sebagai tetamu tadi bukan sebarang orang. Maknanya dia sangat tinggi nilainya pada masyarakat contohnya, sanggup habis beratus ribu nak sambut dia seorang. Ini cuba kita tengok, cuba kita renung, cuba kita fikir. Allah jadikan 7 petala langit dan bumi ni dan segala isi kandungnya ni semuanya dengan sebab ibadat. Ibadat punya pasal tu Allah jadikan setiap 7 petala langit dan bumi. Adakah ibadat ni benda main-main? Kalau main-main, kenapa sampai macam ni Allah buat persiapan? Nak menunjukkan ibadat ni sangat besar nilainya. Tapi kita yang tak nampak ibadat ni besar. Pada kita ibadat ni main-main. Pada kita ibadat ni sambil-sambil. Dunia, syaitan, nafsu, manusia dah memalingkan hati kita. Hati kita dah dipalingkan oleh manusia. Hati kita dah dipalingkan oleh keseronokan dunia. Hati kita dah dipalingkan oleh nafsu dan syaitan. Sehingga kita tak nampak kepentingan dan kemuliaan ibadat. Kita dah tak nampak dah. Sebab tu pada kita ibadat ni sambil saja. Ada masa baru ibadat. Padahal ibadat inilah tujuan nombor satu. Tengok betapa berjayanya nafsu dan syaitan, berjayanya yang namanya dunia dan makhluk tadi menipu daya kita. Cuba kita renungkan. Berjaya yang nama dunia tadi, yang nama makhluk tadi berjaya menghasut kita, sehingga kita terlupa matlamat utama kenapa kita dihidupkan oleh Allah.
Kalau ibadat bukan sambilan, maka ilmu juga bukan sambilan. Kerana ibadat dan ilmu ni tak boleh dipisahkan. Ilmu dan ibadat tak boleh dipisahkan. Kalau ibadat nombor satu, maka ilmu juga nombor satu. Jadi kita tak boleh nak kata ada masa nanti ibadat lah, ada masa nanti belajar lah. Tak boleh. Kita wajib mempersiapkan waktu untuk ibadat dan ilmu tadi. Kerana itu tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah. Jadi sementara ada masa, ada waktu ni, kita renung-renung balik. Lihat balik apa kesalahan dan kesilapan kita. Cara kita hidup atas dunia ni betul ataupun salah. Dalam kitab Ta'limul Aulad dulu kita dah baca kan. Dia ceritakan kelakuan-kelakuan manusia di atas dunia ni, ada macam-macam kelakuan. Macam-macam kelakuan manusia atas dunia ni. Ada yang habis umurnya daripada mula lahir sampai ditanam balik. Habis semuanya dengan urusan dunia pagi, petang, siang, malam. Ada pula yang awalnya dekat dengan agama, akhirnya tinggal agama. Ada pula orang yang awalnya leka, lupa, lalai, tapi akhirnya dekat dengan Allah. Ada yang mengusahakan dunia dan mengusahakan akhirat. Ada yang mengusahakan akhirat dan mengambil sedikit sangat dengan dunia. Itu kita tak boleh ikut. Itu kita tak boleh ikut golongan tu. Dia hanya ambil dunia sekadar nak tolong ibadat saja. Dia tak lebih-lebih. Dia tak seronok-seronok dengan dunia. Dia ambil qadar nak tolong ibadat. Itu orang lebih-lebih pada Nabi Rasul, awliya illahi solihin, dia begitu. Kita tak boleh ikut. Paling tidak pesan ulama, jadikan diri kita golongan yang pertengahan. Paling tidak kalau nak selamat. Siapa dia golongan pertengahan ni? Ada masa dia mencari rezeki, dan ada masa yang khusus dia menuntut ilmu dan beribadah. Ini golongan pertengahan yang mana di hari kiamat besok mereka tidak akan menyesal. Dia tidak akan terlalu menyesal ni golongan pertengahan ni. Di dunia dia dah diberi kesenangan oleh Allah. Di dunia dia tak merempat. Di dunia dia tidak minta sedekah kerana dia berusaha membuat sebab-sebab mencari rezeki. Tapi dalam masa yang sama dia tak melupakan urusan dia dengan Allah. Dia tak melupakan urusan ibadat dia. Dia tak lupakan urusan mencari bekalan akhirat dia. Lalu dia bahagikan masa-masa dia untuk menuntut ilmu agar amal yang dia buat tadi betul, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Di dunia senang dah. Hari kiamat besok bila masuk dalam liang lahat, duduk alam barzah, segala soal jawab malaikat semua dapat dijawab. Sebab apa? Amalannya betul. Atas dunia dia tak leka. Dia tak leka dengan harta benda dia. Dia tak leka dengan anak bini dia. Sebab tu Allah bagi peringatan. Allah bagi peringatan, Allah bagi warning. Jangan dilalaikan oleh harta benda daripada mengingati Allah. Jangan jadikan harta benda, pangkat jawatan yang kita miliki ini sebagai sebab kita melupakan Allah. Apa maksud melupakan Allah? Tidak mengamalkan perintah Allah, itu maksud melupakan Allah. Allah suruh semayang tak solat, Allah suruh puasa tak nak, Allah suruh mengaji tak mahu. Itu maksud melupakan Allah. Bukan maksud mengingat Allah ni ingat dalam hati kita, ingat pada kepala otak kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi yang Allah suruh kita tak peduli, yang Allah larang pun kita tak peduli. Itu bukan maksud mengingati Allah. Maksud mengingati Allah ni, akal fikirannya selalu mengingati Allah, lidahnya selalu menyebut Allah, hatinya memikirkan tentang kebesaran Allah, tubuh badannya sibuk berbimbang membuat apa yang disuruh oleh Allah. Itu baru masuk zikrullah tu. Itu yang dimaksudkan orang yang mengingati Allah. Kadang-kadang kita ni dilekakan oleh anak isteri. Orang yang tak ada harta benda, kadang-kadang dia dilekakan oleh anak bini dia. Sebab anak bini dia melupakan Allah. Nak tunaikan kehendak bini, nak tunaikan kehendak anak-anak, nak layan nafsu bini, nak layan nafsu anak-anak. Dia sebagai bapa tadi habis masa.
digunakan untuk nak mencapai cita-cita isteri dan anak-anak dia tadi, nak tunaikan segala keinginan hawa nafsu. Anak bini nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, nak bersenang-senang, dia sebagai ketua keluarga tadi habis masanya digunakan untuk nak menunaikan kehendak anak isteri dia, sehingga perhubungan dia dengan Allah jadi jauh. Nah, itu sebab Allah bagi amaran, jangan harta benda kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, dan jangan anak bini kamu menjadi sebab kamu meninggalkan ataupun melupakan Allah. Jadi hati-hatilah di situ, kena hati-hati. Sebab tu kita kena duduk majlis ilmu macam ni supaya kita tak terlalu hanyut. Andai kata kita hanyut, bila duduk dalam majlis ilmu macam ni boleh jadi teringat balik. Ada break lah, maksudnya kita tak akan lajak macam tu. Bila dengar macam ni, tersentak sikit, terfikir sikit, kita slow down sikit. Tapi kalau kita tak sudi nak singgah duduk dalam majlis ilmu yang macam ni, takkan ada orang yang nak menyambut tangan kita. Takkan ada orang yang nak menghulurkan tangan kita, nak menyelamatkan kita daripada terus hanyut dibawa oleh dunia. Oleh yang demikian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah bertuahnya kita, alangkah bernasib baiknya kita dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita ini dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Mujur, syukur sangat, alhamdulillah. Mustahil kita boleh duduk di tempat yang macam ni, majlis yang macam ni, kalau Tuhan tidak mengkehendaki. Mustahil. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia maha berkuasa mentadbir alam, dia maha berkuasa nak memberi rezeki ilmu pada siapa yang dia kehendak, dan menyingkirkan siapa-siapa yang dia kehendak. Mujur kita tak disingkirkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sebab tu kita doa kawan-kawan kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, ipar-duai kita yang lain juga mudah-mudahan diberi rezeki yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah, digerakkan hatinya dan anggotanya oleh Allah untuk singgah walaupun sebentar di taman-taman syurga majlis ilmu yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk hidayah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada kesan dalam hati kita. Tak banyak sikit siapa-siapa yang singgah dalam majlis ilmu, tak banyak sikit pasti ada kebaikan yang akan singgah dalam hati dia. Sebab itu nafsu syaitan sangat suka menipu, melekakan kita, melalaikan kita supaya jangan sekali-kali singgah di dalam majlis ilmu. Jangan. Sebab tu ujian nak menuntut ilmu ni berat. Kita rasa mudah ni sebab ditolong oleh Allah. Kita rasa mudah ni sebab ditolong oleh Allah. Kalau tak ditolong oleh Allah, surau depan rumah pun kita tak akan panjat. Surau depan rumah pun kita tak akan panjat kalau tak dipermudahkan oleh Allah. Majlis ilmu sebelah rumah kita tak akan sampai. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat menuntut ilmu ni dikekalkan oleh Allah dalam hidup kita sampai kita mati. Dan mudah-mudahan nikmat menuntut ilmu ni Allah Ta'ala beri kurniakan kepada keturunan kita sampai kiamat. Allahumma amin ya Rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan segala ilmu yang baik. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada saat dan ketika ini, sekalian dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, nenek moyang kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, ipar duai kita, sepupu sepapat kita, orang yang berbuat baik dengan kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita tak terkecuali semuanya. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala bimbing diri kita, bimbing anak isteri kita dan keturunan kita sampai kiamat, dibimbing oleh Allah zahirnya dan batinnya, mengikut jalan yang lurus, seperti mana yang kita selalu doa-doa dalam sembahyang tu.
Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah beri kepada kita adalah merupakan nikmat yang mempermudahkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi rezeki yang halal lagi berkah, diberi umur yang halal, umur yang panjang lagi berkah, diberi kesihatan yang berkah, diberi anak, diberi direzekikan ahli keluarga yang berkah, suami yang berkah, isteri yang berkah, anak-anak yang berkah, keturunan yang berkah, kawan-kawan yang berkah. Mudah-mudahan insya-Allah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di majlis-majlis ilmu yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.